Baik, kita bersama dengan narasumber Dayang Atikah binti Ibrahim, pegawai kaunseling untuk mengkongsikan bersama segmen pembangunan masyarakat kita pada hari ini kerana gambar profil Ku Jatuh Cinta. Baik, sudah pun berada bersama kita ya pada ketika ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Apa khabar untuk hari ini, Puan? Alhamdulillah, sihat tuan kita. Macam mana? Alhamdulillah, ataupun sihat walafiat ya. Kami sihat, alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya orang tadi boleh katakan, wow, lawa topik hari ini. Apa sebenarnya yang akan dimaksudkan dengan topik ini? Kerana gambar profil Ku Jatuh Cinta. Ku Jatuh Cinta itu yang menjadi macam, wow, kenapa? Kenapa sebenarnya? Jadi apa sebenarnya? Mahal betul? Mahal, memang Topiknya mahal. tu. Jadi itulah kami ingin meminta pencerahan dan juga penjelasan dengan tajuk yang diberikan sebagai mukadimahnya ni Puan. Okey, terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan saja kita ni semua dalam keadaan sihat. Topik pada hari ini saya terus saja klik kerana gambar profil Ku Jatuh Cinta. Maklumlah pada masa ni kita ni sedang dalam secara virtual lah ni tuan dan puan, dan kebanyakannya kita ni pun berfungsi pun masa ni secara virtual. Mahupun pekerjaan, persekolahan dan sebagainya. Dan memang inti ketara lagi sejak tahun 2020 peningkatan ataupun penggunaan laman web sosial ini, media sosial semakin meningkat, iaitu kurang lebih 400,000 penduduk kita ni semua ratanya menggunakan laman web media sosial untuk berkomunikasi, sama ada melalui WhatsApp, Telegram yang tuan ada sebutkan tadi, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kalau kita ni lihat pun Facebook dan Instagram semakin meningkat, yang mana secara puratanya kebanyakannya lelaki lazimnya menggunakan Facebook dan kaum wanita menggunakan Instagram. Dan inilah yang kadang-kadang kita ni orang macamnya tuan katakan ada kebaikannya tadi. Kebaikannya ialah ia akan silaturahim kita ni dan sebagainya. Manakala yang negatif inilah yang kita ni akan bincangkan pada pagi ini. Macamnya puan tadi, kerana gambar profil ni Ku Jatuh Cinta, dan ia adalah orang ada positif, ada negatif, dan ini yang kita ni kan buka sedikit-sedikit pada pagi ini, insya-Allah mudahan sampai. Dan apapun jo yang kita ni bincangkan ni mudahannya bermanfaat lah puan. Baik, untuk selanjutnya mungkin dapat dikongsikan kelebihan ataupun kebaikan dalam kita menggunakan teknologi pada ketika ini puan. Bagaimana? Kelebihannya memanglah kita ni semakin cepat. Kalau kita ni buat WhatsApp ni information akan datang zoom terus saja. Tidak lagi payah kita ni kan menunggu apa, memang terus. Kelebihan itu it's a faster communication lah, it's a fast communication. Dan juga of course bagi jarak jauh masa ni kita ni dalam social measures dan memerlukan media sosial ni untuk kita ni berhubung dengan ahli keluarga maupun dari segi profesionalism kita ni, pekerjaan, persekolahan. Walau bagaimanapun kalau kita ni lihatlah tuan dan puan, kebanyakannya kita ni kalau bangun pagi apa kita ni lihat masa ni? Telefon. Telefon kita ni lihat. Is it a good healthy kata tuan? Adakah ia satu kemestian? Adakah ia habit? Keperluan? Ataupun it's just orang buka mata anang lazimnya kita ni buat? Macam mana? Adakah I'm just asking lah macam mana, apa pandangan cuma tuan rasanya ia terpulang kepada individu berkenan. Kalau rasanya kita ni sebagai penyiar TV dan juga radio pastinya mahu juga setiap kali bangun mahu je melihat mana tahu ada update, terlupa jadual ke, ikut masing-masing punya peranan. Tapi kalau ia tanya sebelah pagi tu biasanya kadang-kadang kita ni melihat jam waktunya pukul berapa, padahal kalau akan ikutkan handphone ni kalau dekat dengan kita ni waktu tidur dan sebagainya memang dah healthy lah ataupun memang dah sihat untuk kita ni, terutama sekali untuk pemikiran dan juga yalah tubuh badan kita ni. Tapi itulah macam mana nak cakap macam mana tu? Jadi bagaimana kalau puan sendiri?
I think it's macam Tuan katakan tadi, there's a pros and cons, okay? Ya ada satu kelebihan, ya ada juga yang indah baik lah. It's actually up to pengguna sebenarnya Tuan dan Puan. It's how we manage media sosial ini tidak salah, but it's actually how we menggunakannya dengan sebaiknya. Okay? Ya tak kadang-kadang masa ni it's a habit for us untuk bangun pagi ataupun sebelum tidur kita ni menggunakan telefon. Okay? Apapun yang kita ni gunakan is up to us lah. Ini sebagai contoh saja whereby mostly kita ni akan melihat Instagram, Facebook. Memang it's sort of like habit ataupun memang orang cara kita ni untuk melihat apa ada news mungkin ada information terbaru macam yang Tuan katakan kan, update jadual dan sebagainya. It's keperluan kita ni, kemungkinan lah keperluan kita ni. But aside from that, kita ni perlu lihat how kita ni menggunakan platform media sosial ni. Sebagai contoh, kita ni pernah muda, okay? And then kebanyakannya remaja menggunakan media platform ni sebagai satu way of interaction ataupun communication ataupun satu perkenalan. Whereby kita ni akan melihat filters melalui suggestion ni, kita ni lihat kalau gambar profile ni lawa, I might just add lah kali, cuba melihat usulnya macam tu. So these yang kita ni akan cuba discuss lah Tuan. Yang tadi it's a pros, macam mana kita ni menggunakannya is up to kita ni. Tapi yang tadi yang kita ni bincangkan, it's bagaimana kita ni mengelakkan darinya terjebak kita ni berpandukan dari gambar, not necessarily Facebook apa tu lah Tuan. Mungkin je dari WhatsApp status. Kadang-kadang kita ni melihat usul-usul orang dari sana, dari gambar. So these are yang kita ni perlu hati-hati ataupun kita ni perlu tangani dengan sebaiknya lah Tuan. Because we never know apapun information ataupun gambar-gambar ni ialah kita ni boleh katakan ia tidak seindah reality. Lurus Tuan? Betul. Betul. Jadi itulah ya antara penerangan. Tapi kita juga ingin mengetahui kalau tadi Puan ada mengatakan negatifnya dan juga positifnya dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini. Mungkin boleh menghuraikan lebih lanjut lagi agar masyarakat kita ni memahami orang tujuan utama kita ni menggunakan media sosial ni dan juga gadget-gadget yang terkini ketika ini. Jadi mungkin Puan boleh menghuraikannya. Okey. Seperti saya sudah huraikan sedikit tadi mengenai yang positif lah kali Puan. Of course kita ni dalam keadaan social measure, kita ni perlu berhubung dan these platforms yang ada adalah untuk kebaikan kita ni. Walau bagaimanapun, I'm just gonna go straight into yang negatif ni kali Puan. Yang negatif ni kita ni perlu berhati-hati. Apapun yang kita ni kongsikan kepada public ataupun orang yang kita ni, lebih-lebih lagi orang yang kita ni kenali, kita ni perlu hati-hati because we never know what might be used against us, apa yang dapat digunakan against kita ni. Contoh saja gambar mungkin diedit kah, masa ni kan ada lagi TikTok syndrome. So these yang perlu kita ni hati-hati sebab apa yang pun kita ni kongsikan ia boleh it goes back to us lah. Contoh saja gambar kita ni, nama kita ni maupun nombor telefon kita ni. So these are the things yang kita ni perlu ambil perhatian lah. Whereby kadang-kadang remaja ni of course berpandukan dengan gambar profil macam saya katakan tadi kan. Kalau gambar tu lawa, ia akan meng-add dia. Kan jadi mau ku jadi friends mau melihat tapi kita ni perlu hati-hati juga. Kenali siapa ni Sekarang kalau kita ni ter-add, obviously information kita ni akan terdedah di sana. Dan ini yang perlu kita hati-hati. Kita ni perlu fikirkan kebaikan, keburukannya. Dan yang paling penting, itu personal information itu yang kita ni perlu nyorang jangan terlampau didedahkan lah kepada public. Baik, terlebih dahulu mungkin dapat juga Puan kongsikan siapakah ataupun kumpulan manakah yang perlu fokus akan topik kita pada kali ini yang mereka rasanya
cukup bahaya kepada diri mereka jika terjebak dengan penipuan gambar profil ini. Mungkin juga kepada belia-belia ketani ataupun yang berumur pihak remaja, khususnya kaum wanita remaja. Bagaimana? Okey. Okey. Memanglah kalau dikatakan remaja memang up to date lah dengan platform-platform ni. Tapi kalau tadi tuan mengongsikan siapakah yang orang major concern major apa ni okey. Kalau kita ni melihat perihal cinta ni, siapakah yang selalu dimaksudkan tuan? Kaum manakah yang selalu kita ni kaum wanita lah, ya, yang mudah tertipu daya. Kami ni bukan tertipu, kayaknya kami ni mudah orang layu, ramah, layu. So yes, kaum wanita di sinilah tanah yang perlu ambil berat tentang information ataupun gambar-gambaran ni. Maklum kadang-kadang ia indah seindah rupalah. Jadi apa yang kita ni upload tadi pun kita ni perlu terima hakikat ia indahkan realitinya lah. Jadi perlu kaum wanita di sana berhati-hati dengan apapun yang kita ni kongsikan, apa yang kita ni dedahkan kepada publik, kenali, dan juga kita ni perlu jaga etika dan komunikasi apabila kita ni berhubung dalam media platform ni lah. Salah satunya ialah kita ni jangan menganggap bahawa apa yang kita ni lihat di dalam platform ini, dalam media sosial ini, ia tersudah dari luar indah. It could be different, it could be indah sama. Dan selebihnya kita ni perlu membuat cross checking siapa yang kita ni add atau siapa yang dalam list friends kita ni. Perlu hati-hati sebab kemungkinan apa saja yang information kita ni boleh dipakai oleh orang lain dari segi silap nombor telefon maupun email. Apalagi kalau ada yang sadang sudah tu, kalau yang mengongsikan bank account sadang sudah tu. Jadi inilah yang kita ni perlu hati-hati juga. Maupun tidak semestinya di Brunei saja, walaupun kita ni ada kawan di luar negeri. So these are the things yang kita ni have to be careful when we go on platform social media ni lah. Sebabnya it can be used against us, dan apapun kita ni perlu jangan mendedahkan personal information kita ni, dan yang paling penting kenali siapa rakan-rakan kita ni di media sosial. Jadi bagaimana cara ataupun tips kita ni untuk mengelak dan kita sebagai masyarakat untuk membantu dengan penggunaan teknologi ketika ini, terutama sekali dalam apa yang kita bincangkan pada hari ini, Puan? Okey, terima kasih Puan. Macam saya katakan tadi, first thing, gambar profil ni. Kadang-kadang kalau kita ni lihat dari gambar profil ni, kita ni mudah nyorang terpikat, terpikat dari sana. Dan kita ni akan mula meng-add orang-orangan ni. Walaupun kita ni dah kenal, kita ni add, kita ni follow. Jadi that's the tips Puan. One of the tips is please kenali siapa yang kita ni follow ni, siapa yang kita ni kongsi ataupun kita ni share personal information kita ni maupun alamat rumah. Because right now kadang-kadang kita ni akan tend to mengisi personal information ni because of kita ni kan meregister ke apa. So be careful juga dari sana. Yang apa yang kita ni kongsikan ni ialah kita ni perlu mengenali orang ni. Yang kedua, do cross checking lah Puan. Macam saya katakan tadi, apa yang kita ni buka ni, lihat apa yang kita ni share ni pun kita ni perlu hati-hati. Goes back to us. Kita ni perlu lihat, okey kan ya kalau aku share ni, indah to open kan ni for public, indah kan ni, indah dapat dipakai kan ni orang lain. So these are the things yang perlu kita ni fikirkan juga. Yang ketiga, of course, kenali teman-teman kita ni dalam followers kita ni. Be careful, jangan because of gambar profile ni, lawa orang ni, or handsome orang ni, boleh dibuat kawan ni, kan cuba ya. So these are the things yang we have to be careful, because kadang-kadang bukan juga gambarnya dipakainya ni, gambar orang lain ataupun gambar yang anulan ya diedit lah. So these are the things yang kita ni have to be careful juga. Maklum media sosial ni anything can happen, boleh ambil atu orang punya, ambil ani orang punya. So jadi
it goes to jenayah cyber tiap. So we have to be careful whatever we share on social media, sebabnya ia boleh dipakai. And then kenalilah your friends, go through list. Sebab apa nah, kebanyakannya remaja-remaja menggunakan media platform ini sebagai satu way of perkenalan ataupun kan mula-mula bercinta. So they go to these platforms anilah and mula tuan ni macam saja pernah mengalami ke tuan? Kita dulu remaja. Macam puan diam, puan diam sikit. Tuan macam Itulah hakikatnya Puan. Ya sebenarnya saya pun di sini macam asyik mendengarkan. Betul. Sebetulnya kalau ada saja sebenarnya akan ditanyanya. Betul, sebenarnya itulah. Banyak sebetulnya akan ditanya. Bila berkaitan dengan profil ini, tambahan lagi sebetulnya apa yang ingin saya sentuh ialah dengan adanya Puan ada mengkongsikan bersama dengan narasumber kita yang mengenai cyber security, iaitu penggunaan pada ketika ini deep fake. Deepfake ini bukan hanya setakat gambar, akan tetapi video male, tersebut female, bukan ini menggunakan gambar ataupun perwatakan seseorang. Ianya boleh bercakap melalui percakapan kita ni, akan tetapi bagaikan si individu tersebut bercakap bercakap sendiri. Ya, itulah yang menjadi kekhawatiran pada kita ni. Tambah lagi kepada belia-belia kita ni dengan adanya pada ketika ini kita sering menggunakan aplikasi-aplikasi berkenaan itulah seperti dikongsikan tadi oleh Puan, TikTok, dan ada lagi yang pengongsian bersama yang mana mereka ini boleh bersumuka dengan orang secara random ataupun secara rawak untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Tapi kalau dilihat daripada segi negatifnya, mungkin ianya boleh membuatkan jenayah cyber itu boleh berlaku di waktu berkenaan. Betul tuan. Ya. Jadi di sini saranan Puan sebagai, sebelum kita menutup tirai perbincangan kita dalam segmen pembangunan masyarakat ini, saranan dan juga nasihat Puan sendiri kerana gambar profil Kujati Cinta. Dari segi title itu sudah, of course, melibatkan kaum wanita lah yang paling utama lah ni. Fokus utama pada hari ini is kaum wanita di sana, maupun remaja, kanak-kanak. Right now kanak-kanak pun up to nyorang year 1 sudah menggunakan media sosial masa ni, because of they had to learn online lah ni. So we have to be careful as a parent, as a pengguna juga. Kita ni perlu fikirkan apa yang kita ni share ni is the right way, indah melebihi, indah juga terlampau terdedah. So we have to be careful, and of course because of wanita ni lumrahnya kita ni mudah sensitif, satu, dan mudah orang ramah. Of course we tend to, bini-bini kan tuan, kami suka secara melihat, kami suka melihat, mungkin samalah hal kaum lelaki, but of course kita ni we usually menangkap secara by virtual lah jadi apapun yang kita ni lihat dalam gambaran ni, kita ni perlu ingat-ingati bahawa ia indah seindah rupa. So be careful saja, dan perlu kita ni lihat juga, kenali rakan-rakan kita ni siapa yang kita ni kongsikan. Jangan sampai things that we upload ataupun kita ni share dalam media sosial ia akan dapat digunakan oleh orang lain. Macamnya tuan tadi, it had been used, our voice boleh dipakai macam kita ni sendiri yang bercakap padahal bukan macam itu. So it leads to a jenayah cyber lagi. It's a different lagi different, it's a crime. Jadi kita ni perlu be careful lah sebagai wanita. Of course dari gambaran ni kita ni mudah tersentuh hati, tuan tadi jatuh hati, maklum pernah remaja. So these are the things that kita ni perlu hati-hati dalam memilih what sort of media platform yang sesuai untuk kita ni. Dan juga as a ibu bapa, kita ni perlu pantau juga tu puan. Maklum masa ni we do things at home and then banyak memakai membuka itu ini
demi untuk mengurangkan rasa bosan lah kali ya. So be careful je as a parent untuk kita ni memantau pergerakan anak-anak melalui media sosial ni, because maklum kadang-kadang kita ni pun lambat pick up dari anak-anak kita ni, maju pulang bis dia melihat media platform ni. Ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih kami ucapkan dengan penjelasan yang telah pernah dibawakan. Memang menarik topik yang dibincangkan pada hari ini. Betul. Dan semoga dengan adanya perbincangan kita, penjelasan kita dapat manfaatnya untuk kita ni semua yang menyaksikan Rampai Pagi. Sekali lagi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Atikah binti Ibrahim, Pegawai Kaunseling. Kita jumpa lagi Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.